Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Semalam, kita rakyat Malaysia telah dikejutkan dengan satu pendedahan bukti penyalahgunaan kuasa melibatkan Lim Guan Eng, bekas Menteri Keuangan Kerajaan Pakatan Harapan yang kantoi lagi merompak duit projek rakyat sebanyak 6.61 bilion ringgit Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, pakcik, makcik, anak-anak muda yang amat saya hormati sekalian. Tengku Zafrul merangkap Menteri Keuangan terbaharu di bawah pemerintahan kerajaan yang di-Pertuan Agong telah mendedahkan di dalam persidangan Dewan Rakyat semalam bahawa Lim Guan Eng, bekas Menteri Keuangan, meluluskan 101 projek yang diberikan secara direct nego kepada syarikat-syarikat swasta dalam negara Malaysia. Maka, pendedahan ini adalah bukti yang cukup jelas bagaimana Lim Guan Eng di bawah pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini di Putrajaya merompak duit cukai rakyat, merompak duit projek rakyat melalui modus operandi pemberian projek secara direct nego kepada syarikat-syarikat kroni beliau dan syarikat-syarikat kroni parti DAP Pakatan Harapan sebelum ini. Kenapa saya katakan perkara ini adalah bukti jenayah merompak duit-duit projek rakyat? Hal ini kerana Lim Guan Eng memang sedia maklum, jika seorang Menteri Keuangan itu memberi projek secara direct nego, secara rundingan terus tanpa ada tender terbuka, ia adalah satu unsur penyalahgunaan kuasa. Ia merupakan satu indikator rasuah. Ia adalah salah satu permulaan rompakan duit cukai rakyat. Ia adalah satu pembaziran wang rakyat. Ia adalah satu ketirisan duit rakyat. Ia adalah satu petanda duit rakyat hilang begitu sahaja tanpa diketahui oleh rakyat. Setelah Tengku Zafrul, Menteri Keuangan Kerajaan yang di-Pertuan Agong, menyebut hal ini, air muka Lim Guan Eng berubah menjadi pucat dan ketakutan dalam persidangan Dewan Rakyat. Lim Guan Eng, jika kita analisis gerak psikologi badan dan air mukanya, dia sangat-sangat terkejut dan tidak menyangka dia akan kantoi memberikan konsesi projek ini secara direct nego. Dia sangat terkejut dan sangat takut. Akhirnya, dia sudah kantoi lagi memberikan projek sebanyak 6.61 bilion ringgit Malaysia kepada syarikat-syarikat kroni beliau. Kenapa Lim Guan Eng sangat takut dan sangat terkejut, pakcik makcik? Kerana perkara ini membangkitkan kemarahan rakyat. Kerana perkara ini adalah satu tindakan penipuan dan pembohongan kepada rakyat. Berdasarkan rekod rasmi, kenyataan media rasmi Lim Guan Eng selaku bekas Menteri Keuangan Kerajaan Pakatan Harapan, 9 Oktober 2018, Lim Guan Eng menyatakan bahawa tidak ada lagi projek rundingan secara terus. Tidak ada lagi projek secara direct negotiation. Kata Lim Guan Eng, projek di bawah pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan hanyalah berasaskan pemberian projek secara tender terbuka. Tetapi ironinya,
Lim Guan Eng sangat takut dan sangat terkejut semalam apabila dibogelkan dan ditelanjangkan oleh Tengku Zafrul, Menteri Keuangan terbaharu di Putrajaya, yang mana berdasarkan bukti dokumen, Lim Guan Eng melakukan penyalahgunaan kuasa, memberikan projek secara direct nego kepada beberapa syarikat di negara Malaysia. Persoalan yang diperdebatkan dalam perkara ini ialah kenapa bagi projek secara direct nego, kenapa projek-projek rakyat itu boleh mencecah 6.61 bilion ringgit? Kenapa terlalu banyak 101 projek yang merupakan pembaziran wang rakyat diberikan kepada syarikat-syarikat yang tidak pernah diumumkan oleh Lim Guan Eng? Dan persoalan yang paling panas ialah siapakah syarikat-syarikat kroni Lim Guan Eng? Siapakah syarikat-syarikat kroni Tun Dr. Mahathir? Siapakah syarikat-syarikat kroni DAP dan Pakatan Harapan yang mendapat konsesi tender projek secara direct nego ini? Pak Cik Mak Cik, projek-projek ini adalah projek yang tidak menguntungkan rakyat, tetapi ia merugikan rakyat. Projek-projek ini hanya menguntungkan syarikat-syarikat kroni Lim Guan Eng, hanya menguntungkan syarikat-syarikat kroni Tun Dr. Mahathir, hanya menguntungkan syarikat-syarikat kroni Pakatan Harapan. Ia tidak menguntungkan rakyat walaupun 1 sen, Pak Cik Mak Cik. Kerana apa? Ini adalah pemberian projek secara senyap-senyap, sembunyi-sembunyi, yang mana merompak duit projek rakyat secara senyap-senyap dan sembunyi-sembunyi. Maka, perkara inilah yang diletak di bawah karpet Kementerian Keuangan Kerajaan Pakatan Harapan selama 22 bulan menjadi kerajaan yang tidak berguna di Putrajaya. Ini bukan hal kecil. Ini bukan masalah kecil, Pak Cik Mak Cik. Ini bukan masalah politik partisan. Tetapi ini adalah masalah duit rakyat, duit cukai rakyat, duit projek rakyat dirompak secara halus, secara senyap-senyap, secara sembunyi-sembunyi oleh Lim Guan Eng dan Kerajaan Pakatan Harapan. Kenapa Lim Guan Eng tidak pernah membentangkan perkara ini di Dewan Rakyat sehingga kerajaan baharu, Menteri Keuangan terbaru yang perlu membentangkan perkara ini? Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam dalam persidangan Dewan Rakyat mencelah. Dia menuntut apakah senarai projek tender tertutup itu. Bekas menteri-menteri Kerajaan Pakatan Harapan bertanya di Dewan Rakyat, apakah nama syarikat-syarikat dan apakah senarai projek yang diberikan secara direct nego oleh Lim Guan Eng? Soalan ini membunuh keseluruhan modus operandi rompakan Lim Guan Eng dan Pakatan Harapan. Kenapa? Hal ini kerana soalan itu membuktikan benar apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Azmin Ali. Sangat benar apa yang dinyatakan di dalam Dewan Rakyat, bahawa pemberian projek secara direct nego ini tidak pernah diputuskan dalam mesyuarat Kabinet Kerajaan Pakatan Harapan. Kalau bekas menteri-menteri Kerajaan Pakatan Harapan tahu apakah jenis-jenis projek 101 projek yang bernilai 6.61 bilion ringgit yang diluluskan tanpa ada tender terbuka, buat apa menteri-menteri itu bodohkan diri sendiri? Bekas-bekas menteri itu bodohkan diri sendiri. Tanya dengan Tengku Zafrul, apakah senarai projek tersebut? Pak Cik Mak Cik, masalah yang paling besar, masalah yang paling mengejutkan, masalah yang paling kritikal dan paling kronik dalam konsesi projek secara tertutup ini, secara direct nego ini, ialah
Lim Guan Eng tidak pernah memaklumkan kepada Kabinet Kerajaan Pakatan Harapan. Lim Guan Eng bukan sahaja gagal membentangkan projek secara direct nego di dalam persidangan Dewan Rakyat dan persidangan Dewan Negara. Lim Guan Eng bukan sahaja gagal dan sengaja tidak mahu memberitahu kepada rakyat melalui laman web rasmi Kementerian Keuangan apakah jenis-jenis projek yang diberikan secara tender terbuka, apakah jenis-jenis projek yang diberikan secara tender tertutup, apakah projek-projek yang membelanjakan 6.61 bilion ringgit duit cukai rakyat. Lim Guan Eng tidak pernah menyatakan kepada kita semua kenapa projek-projek bernilai 6.61 bilion ringgit itu perlu diberikan secara direct nego kepada syarikat-syarikat swasta. Ini yang menjadi masalah. Di dalam buku manifesto Pakatan Harapan, Pak Cik Mak Cik, janji 23 muka surat 71 dan muka surat 72. Ini ada di tangan saya. Bukti janji Lim Guan Eng dan Pakatan Harapan dalam kitab suci manifesto Pakatan Harapan ini. Mereka berjanji untuk tidak melakukan tender secara tertutup. Mereka berjanji untuk menghentikan pemberian projek secara direct nego bagi mengelakkan pembaziran wang rakyat. Tetapi mereka sendiri janji, mereka sendiri tidak mahu buat. Mereka berjanji untuk menyatakan senarai-senarai projek yang diluluskan oleh Kementerian Keuangan, yang diberikan oleh Kementerian Keuangan secara transparan, secara terbuka. Tetapi perkara itu tidak pernah diumumkan. Ini masalah besar penyalahgunaan kuasa, conflict of interest, yang memenuhi ciri-ciri merompak duit cukai rakyat secara sistematik dan secara sembunyi-sembunyi. Berapa peratuskah wang komisen rasuah yang diterima oleh Lim Guan Eng yang tidak memaklumkan 101 projek dalam mesyuarat Kabinet Kerajaan Pakatan Harapan? Berapa banyakkah peratus wang komisen yang diterima oleh Lim Guan Eng setelah dia memberikan projek-projek rakyat ini secara direct nego kepada syarikat-syarikat kroninya yang tidak pernah dimaklumkan kepada rakyat, yang tidak pernah dimaklumkan kepada Parlimen, yang tidak pernah diumumkan dalam laman web rasmi Kementerian Keuangan, yang tidak pernah diumumkan di dalam media-media nasional Malaysia. Sehubungan dengan itu, Pak Cik Mak Cik, saya ingin tegaskan sebagai penganalisis politik bebas. Saya mengecam dan mengutuk sekeras-kerasnya modus operandi Lim Guan Eng di bawah pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan merompak duit projek-projek rakyat sebanyak 6.61 bilion ringgit dan menyembunyikan duit projek itu dengan memberikan projek secara direct nego kepada syarikat-syarikat kroni Lim Guan Eng, kepada syarikat-syarikat kroni DAP dan Pakatan Harapan. Saya mengecam dan mengutuk sekeras-kerasnya janji-janji penipuan Lim Guan Eng yang dia kata kita tidak akan melaksanakan projek secara direct nego kerana tidak mahu pembaziran wang rakyat, tidak mahu ketirisan duit rakyat, tidak mahu duit rakyat dirompak, tidak mahu rasuah. Tetapi rupa-rupanya Lim Guan Eng sendiri buat jenayah ini. Saya mendesak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan Polis Diraja Malaysia untuk melakukan siasatan rasuah ke atas Lim Guan Eng dan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan yang merompak duit konsesi projek-projek rakyat sebanyak 6.61 bilion ringgit ini. Saya amat yakin dan percaya projek-projek itu adalah projek pembaziran wang rakyat. Saya sangat percaya projek-projek itu hanyalah untuk merompak duit rakyat. Saya percaya Lim Guan Eng dan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan yang berlagak suci tidak pernah kononnya melakukan rasuah. Projek secara direct nego ini
adalah bukti cukup jelas jenayah rasuah yang tidak boleh dikompromi oleh SPRM, oleh PDRM, oleh institusi kehakiman Malaysia. Tuntasnya, Pak Cik, Mak Cik, kita sebagai pembayar cukai dalam negara Malaysia ini perlu sedar. Ini bukan tentang kes Cina lawan Melayu. Ini tentang kes duit cukai kita semua dirompak secara sembunyi-sembunyi oleh Lim Guan Eng dan Pakatan Harapan yang berjumlah 6.61 bilion ringgit Malaysia untuk diberikan projek-projek secara direct nego kepada syarikat-syarikat kroninya. Budaya rasuah ini, budaya penyalahgunaan kuasa ini, politik penipuan ini, politik membazirkan duit rakyat ini, politik pemberian projek-projek secara kronisme ini perlu dihentikan bermula tahun 2020 dan kita mengecam, mengutuk sekeras-kerasnya penipuan dan rompakan yang dilakukan oleh Lim Guan Eng dan Pakatan Harapan yang memberikan projek secara direct nego yang sepatutnya diberikan secara tender terbuka. Lim Guan Eng, kamu perlu jawab persoalan saya. Berapa persen wang komisen rasuah yang kamu terima setelah kamu memberikan projek-projek secara direct nego ini kepada tauke-tauke kroni kaya penyamun kamu? Ini tentang national interest. Ini bukan tentang Cina lawan Melayu. Ini bukan tentang isu politik. Ini tentang kepentingan duit rakyat yang tidak boleh dikompromi, yang tidak boleh dirompak sembunyi-sembunyi. Tolong pulangkan semula duit rakyat berbilion-bilion ringgit ini yang kamu rompak bersama tauke-tauke kaya kamu. Wahai bapa penyamun 10% dalam sistem politik negara Malaysia. Checkmate and game over. Terima kasih.